Kita bercakap tentang topik evolusi pekerjaan ini dan bila kita bercakap tentang pekerjaan, ada pekerjaan yang semakin pupus yang kerana adanya automasi, AI, robotik dan sebagainya, dan pada masa yang sama kita melihat bagaimana keadaan ini mengubah cara kita melihat pekerjaan. Dan adakah sebab kalau misalnya masih ambil satu bidang belajar satu bidang di universiti itu dan bidang bila dah tamat pengajian tiba-tiba kerja itu dah tak ada. Itu yang menjadi kita perlu sediakan, itu yang perlunya kemahiran tahu. Tak semestinya apa yang kita pelajari itulah nanti bila kita keluar bekerja, itulah kerja yang akan kita lakukan. Sebab kita tak tahu, teknologi berubah, peredaran zaman berlaku. Mungkin ketika kita belajar itu, ia masih relevan. Tapi selepas beberapa tahun kemudian, mungkin pekerjaan itu masih lagi sudah tidak relevan. Betul. Okey, kita nak bersama dengan tetamu kita. Nak perkenalkan silakan. Dan di studio hari ini bersama kami adalah Encik Nik Akmal Afif Nik Osman, konsultan kerjaya yang akan berkongsi kepada kita berbincang mengenai evolusi dunia pekerjaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar Cik Nik? Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudi bersama kami. Okey, mula-mula sebelum kita masuk dalam perbincangan ni, masa sekolah dulu memang cita-cita nak jadi konsultan kerjaya ke macam mana? Zaman sekolah dulu adalah 4 cita-cita yang paling common sekali lah. Doktor, engineer, lawyer, arkitek. Ya, senang nak sebut kan? Okey. Kemudian macam mana boleh menjurus kepada bidang ini? Dia bermula dengan zaman universiti aktif lah. Aktif dengan event. Budak event lah orang kata. Okay. So, and then kita mula jumpa dengan orang dalam industri ni. Kita bekerja cara part time untuk explore, tahu ke mana hujung, paling perform sekali boleh pergi ke mana lah. And then kita jumpa kita punya role model lah. From there kita buat calculated decision. Okay, kalau aku buat macam ni, dapat ini. Dapat macam ni, dapat ini. So, kita explore, alhamdulillah. Menjadi calculated decision bersama dengan calculated risk juga lah kan. Jadi itulah dia, maknanya jangan kita bila kata kita minat ini, itu je lah yang kita hadap. Sebab macam-macam risiko ada di pasaran kerja kan. Betul, dan peluang pun sebenarnya banyak. Rugi kalau kita tak cuba, kita tak teroka kan. Betul. Dan silakan. Saya menantikan soalan. Yalah, saya ingatkan Alice kan nak mulakan dulu. Tak, saya dah. Itulah soalannya tadi. Itulah soalannya tadi. Okey, jadi kita nak tanyalah dekat Encik Nik kan, kalau macam mana kita sebagai contohnya siswa dan sebagainya, kita nak memanfaatkan evolusi pekerjaan ni. Mungkin kalau sebelum ni kita dah terbiasa dengan perkara yang lama dan kita nak beralih kepada benda yang baru tu, macam mana? Okey, baik. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih untuk jemputan ni. Jika merujuk kepada graduan, suka untuk kongsikan untuk sesuatu pekerjaan itu jadi tak relevan ataupun pupus terus, dia biasanya akan memakan masa dalam 5 ke 10 tahun lah. Tapi COVID mempercepatkan proses tu. Betul. Sebab dalam industri biasanya, contoh kita buat satu kilang, proses petroleum, arang batu sebagainya, usually ada kontrak. Kontrak kita buka kilang ni 20 tahun. So kita ambil supplier ni 20 tahun, kita provide ni 20 tahun. So jika berlaku nak cut, biasanya they have to wait, kena tunggu sampai habis kontrak tu, baru everything akan berubah. So usually dia tak akan habis on the spot macam tu. So usually yang habis on the spot tu adalah benda-benda yang bersifat operation ataupun routine. Ini memang akan diganti. Contoh dengan izin. Yang pasti tak akan relevan, akan hilang dalam masa 2-3 tahun lagi adalah meter reader. Pembaca meter. Sebab itu sekarang proses sedang berjalan, perasan smart meter. Diubah satu sampai satu masa 2-3 tahun lagi hilanglah meter reader. So untuk nak hilangkan meter reader itu tak boleh. Tahun depan tukar tak. Dia akan take time 3 tahun, 4 tahun tukar sikit-sikit and then hilanglah proses tu. Tapi untuk graduan, biasanya kerja ini dia tidak ada yang hilang dalam tempoh terdekat, cuma dia akan jadi mengecil dari segi jumlah dia. Dengan izin. Saya ambil data daripada AIS Perkeso week 41 2020. Valid ataupun dia update 9 Oktober. Kita nak tengok jumlah vakansi yang ada, jumlah permohonan yang ada. Ya, sebab isu ni timbul kenapa macam hilang kerja ni, ramai sangat menganggur, pergi mana kerja selama ni. So izinkan saya petik data tu. Kalau kita tengok vakansi yang ada, okey, permohonan yang adalah, kita ambil permohonannya dulu. Orang yang level SPM dan ke bawah seramai 74,000. Dengan izin saya merujuk data. Kemudian yang degree ataupun yang level degree dan ke atas adalah lebih kurang 121,000. Ini orang mencari kerja. Graduan tadi 300,000 setahun yang grad tadi, termasuk dalam yang degree inilah 121,000 sekarang. Ini merujuk kepada data My Future Job. Kita rujuk satu portal saja sebab dia adalah portal nasional. Baik, vakansi yang ada dalam tu. Untuk degree yang tadi 121,000 orang mencari, tetapi vakansi yang ada hanyalah dalam 20,000 lebih. 25,000 saja. Hampir 90,000 lagi terapung. SPM tadi jumlahnya adalah lebih kurang dalam 74,000 yang mencari. Tetapi vakansi untuk SPM adalah 238,000. Nampak vakansi yang ada
market ni ada adalah untuk SPM dan ke bawah. Mana kata bila graduan ni grad, dia bekerja dengan tidak staraf ataupun peluangnya staraf tu tak wujud. So sekarang ni kita nak kata graduan kena kuasai bahasa Inggeris ke, kena kuasai skill ini ke, tak boleh nak salah graduan juga. Naratif tu dia jadi, kalau dulu kita boleh kata graduan ni mungkin ada memilih sikit, tapi naratif tu mungkin dah tak valid dah sekarang. Sebab peluang untuk mereka sendiri pun dah mengecil. Especially bahagian perkhidmatan, perhotelan, pengurusan event. Sebab 63.4% data daripada Jabatan Perakaan 2019, manpower Malaysia ni, orang bekerja labour force ni, 63.4% adalah bahagian perkhidmatan, servis. Ya, betul. Berapa persen tadi? 63.4%. 63, macam peratusan yang sangat besar tu. Okey, kita ini sebenarnya membuka ruang ke satu perbincangan yang lain sebenarnya berkaitan dengan graduan kan. Kita nak bercakap tentang embracing the technology ini. Bermakna kalaulah ruang pekerjaan itu lebih bersifat kepada perkhidmatan dan peratusannya besar, mungkin graduan kena membuka minda ke arah tu juga kan.